Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Khayrna rabbana bisalam wa khayrna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min wadhabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghanina bi halalin haramin usiwa. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witar ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'alaina hikmataka wansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasrifu Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwayullah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhum ala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian selepas subuh baca kitab Tuan Guru Ni Abdul Aziz, kitab tafsir surah Yunus ayat nombor 13 pagi ini insya-Allah. Sebelum untuk kita share, mohon kita share sahabat-sahabat insya-Allah sambil kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian selepas subuh pagi ini tafsir Tuan Guru, tafsir surah Yunus ayat 13. Siapa yang ada kitab ni boleh buka muka surat 106 insya-Allah. InsyaAllah kita teruskan sambungan pagi semalam. Tafsir ayat 13
Sama-sama kita baca. Sebelum mentafsir ayat-ayat berikut, kata Tok Guru mengulangi kuliah minggu lepas, kuliah sebelumnya. Kalau kita belajar ilmu hisab, cikgu mengajar ilmu sifir, kata Tok Guru. Ilmu pasti. Yakni kalau 5 campur 5 pasti jadi 10. Walau macam mana bijak cikgu sekalipun, dia tidak boleh tambah 5 campur 5 jadi 11 ataupun jadi 9, kerana benda ini bukan cikgu yang buat. Kata Tok Guru, cikgu hanya mendedahkan ilmu yang telah sedia ada sejak azali lagi. Di atas muka dunia ini banyak lagi sifir-sifir lain yang tidak mempunyai nombor dan angka, tetapi berupa kaedah-kaedah yang berjalan di muka bumi ini. Kaedah-kaedah yang tetap yang berjalan di muka bumi ini. Misalnya ayat yang sebelum ini merupakan sifir yang Allah Ta'ala buat dengan manusia, untuk manusia di muka dunia. Bahawa apabila sahaja kita ditimpa kesusahan, mulalah kita memanggil nama Tuhan. Da'ana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, da'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman. Manusia memanggil Allah sambil tidur, sambil berdiri. Di kalangan kita orang Melayu, dia panggil orang baca Yasin, buat jamuan, buat tolak bala, kerana sedekah itu boleh tolak bala. Dan kita sembahyang hajat. Kerana apa? Anak dia sakit, motosikal dicuri, isteri sakit. Macam-macam dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Falamma kashafna anhu durrah. Tetapi setelah bala itu Allah hilangkan sungguh. Marka'an lam yad'una ila durrim massah. Dia bingkas bangun. Ya. Bila bala itu Allah hilangkan sungguh, manusia tersebut bingkas bangun, lalu dah bangun, dia lalu ataupun melintas di depan muka tangga Allah, seakan-akan dia tidak pernah ditimpa bala, dan juga seakan-akan Allah tidak pernah buat apa pun kepada dia. Maksudnya jenis manusia yang tidak mengenang jasa, jenis manusia yang tidak tahu bersyukur. Waktu ditimpa bala, mohon macam-macam dengan Allah Ta'ala. Mohon dijauhkan, baca Yasin, sembahyang hajat, kunut pun tak main kunut biasa, kunut nazilah. Mohon, meraung, zikir, Yasin, tahlil, semacam-macam doa. Contoh, kalau kena curi motor, ataupun anak sakit, ataupun isteri sakit, semuanya minta kepada Allah Ta'ala. Bila Allah hilangkan bala tu sungguh, bangun dia, hilang bab hajat, hilang bab solat, kemudian melintas di muka tangga aku, kata Allah. Lalu depan masjid, tak singgah pun. Waktu dia berhajat ke sesuatu, hari-hari singgah. Ini sama kes lah. Sama kes bila ada orang hajat nak buat kenduri, seminggu atau 2 minggu sebelum kenduri, ataupun nak kenduri kahwin, seminggu 2 minggu sebelum kenduri kahwin, ataupun kenduri apa yang dihajat, memang hari-hari dia ke masjid ataupun surau yang berdekatan, kerana menginginkan hajat tu, ingin macam bermesra, macam-macam lah berlaku. Ini pun sama juga. Kemudian lalu depan masjid, tak singgah pun, kata Allah, seakan-akan dia tidak pernah ditimpa bala, macam tak ada apa-apa sebelum. Kemudian
Dianggapnya Allah Ta'ala ni tidak pernah buat apa-apa kepada dia. Semuanya dikatanya dia yang usaha sendiri. Allah ni. Ini jangan dibuat zaman COVID, tuan-tuan. Ini peringatan surah Yunus sebelum ni. Ini merupakan kaedah umum yang Allah Ta'ala beri kepada manusia, dan perangai seperti ini, perangai Tuhan tidak setuju. Perangai orang yang tidak mengenang budi, tidak mengenal budi. Ada sebut mengenang budi, bukan harap dibalas, tapi tidak tahu bersyukur. Sepatutnya dia mengenang budi, sepatutnya dia mengenang budi Allah, dan dia bersyukur selama-lamanya sebagai mengenang Allah, kerana Allah ini bahasa jenis, kata tu guru, bahasa jenis baik, sokmo kata tu guru. Maksudnya sentiasa dikenali bersifat baik. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita kena mengenal budi. Jadi kamu, wahai manusia yang dengar ayat Allah ini, jangan buat serupa itu, kata Allah Ta'ala. Ini diingatkan kita. Jangan langsung tak tahu mengenang budi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diingatkan dalam ayat 12 surah Yunus. Baru kita masuk surah Yunus ayat nombor 13. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad akhlaqnal quruna min qablikum lamma zalamu waja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wama kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat nombor 13. Maksud dia, dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umatnya yang terdahulu daripada kamu, tak kala mereka berlaku zalim, padahal telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka. Rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan, dan mereka masih juga tidak beriman. Demikianlah kami membalas kaum yang melakukan kesalahan. Ini ayat ini menerangkan Allah telah binasakan kaum umat yang sebelum ini. Sebelum ini mereka berlaku zalim, padahal telah Allah datangkan mereka rasul-rasul kaum mereka, membawa keterangan-keterangan, dan mereka juga masih lagi tidak beriman. Demikianlah Allah membalas kaum yang melakukan kesalahan. Surah Yunus ayat 13. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum. Sesungguhnya kami telah musnahkan generasi-generasi yang berlalu sebelum daripada kamu. Lamma zalamu, setelah mereka itu menzalimi diri sendiri atau menzalimi di atas orang lain. Waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, dan mereka datang kepada mereka itu rasul masing-masing dengan membawa penjelasan-penjelasan yang begitu sekali terang. Wa ma kanul liyu'minu, dan mereka itu terus menerus tidak mahu beriman. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Begitulah caranya kami bertindak terhadap orang-orang dan golongan-golongan yang mujrimin, yakni kaum pendosa. Walaqad, Tok Guru terangkan, sesungguhnya. Dalam bahasa Arab perkataan walaqad dipanggil lam takwid taukid. Ada tul qasam fil tahqiq.
Bila orang Arab bercakap satu cakapan dan dia hendak mendengar, dia hendak pendengar dia percaya sungguh-sungguh. Di antara perkara yang dia guna ialah laqad. Dia masukkan lam ke dalam qad. Guna qad sahaja pun tidak apa, tetapi untuk menguatkan dia kata lam, la, dikira tapak pelapik bagi sumpahan wallah. Tetapi sekali-sekala orang buang wallah dengan membawa mati tapaknya sahaja, iaitu la. Sementara perkataan qad ini taukid, taukid diguna oleh orang Arab untuk memberi kata kuat, kata semangat kepada pendengar bahawa perkataan saya bukan main-main. Kalau tidak percaya, boleh baloh ataupun bergaduh, kata Tok Guru. Kita orang Melayu terjemahan walaqadnya sesungguhnya. La campur dengan qad maknanya sesungguhnya. Qad sahaja, buang la yang bermaksud sungguh, sesungguhnya. Buang la pun dipanggil maksud dia sesungguhnya. Itu perkataan Melayu. Kalau perkataan Arab, walaqad maksudnya lagi kuat tapak dia. Sebenarnya terjemahan sesungguhnya tidak berapa tepat. Bahasa yang kita guna tidak berpeluk molek, yakni betul-betul tepat dengan perkataan asal. Sepatutnya kita cari lagi perkataan lain yang membolehkan lam, la diterjemahkan dan qad pun diterjemah. Itu terletak di atas orang dewan bahasa, atas cikgu-cikgu ahli bahasa yang faham bahasa Melayu, faham bahasa Arab. Apabila dia memahami kedua-dua bahasa dengan sepenuhnya, ketika itu terjemahan itu cukup baik, cukup sempurna. Jadi sementara kita berjumpa perkataan lain, kata Tok Guru, ambo guna terjemahan yang sedia ada, walaqad dengan maknanya sesungguhnya. Walaqad akhlaqnal quruna min qablikum. Sesungguhnya kami telah membinasakan manusia-manusia atau generasi-generasi dahulu yang sebelum daripada kamu, lamma zalamu, setelah mereka itu zalim. Diingatkan Allah pada kita. Ini satu sifir yang kaedah yang tidak dapat digugat oleh mana-mana manusia, iaitu di antara sebab kemusnahan negara ialah kerana manusia itu zalim. Walaupun tali air dia cukup, walaupun elektrik dia cukup, walaupun estetnya banyak, walaupun hospital dia banyak, walaupun sekolah dia besar, tetapi kalau dia zalim, maka tetap mesti berlaku kerosakan dan jahanam. Kerosakan dan kemusnahan itu, ini berlaku kerana manusia jahat. Manusia jahat, manusia zalim. Sama ada zalim kepada diri sendiri atau zalim kepada orang lain. Zalim kepada diri sendiri dipanggil kufur, syirik, riak, takbur, dan juga dipanggil ujub. Kemusnahan satu-satu negara ni bukan pasal perang, bukan pasal apa. Ini adalah kerana manusia negara tersebut zalim. Kena faham maksud Tuan Guru. Walaupun tali air dia cukup, kemudahan dia cukup, elektrik dia cukup, estet, kebun-kebun, ketah, kebun sawit, semuanya lengkap, cukup. Banyaknya hospital, sekolah ni yang besar. Tapi kalau dia zalim, maka tetap mesti berlaku kerosakan dan kata Tok Guru, dan juga akan jadi jahanam, hancur. Kerosakan dan kemusnahan ini berlaku kerana manusia jahat. Ada kemudahan perangai jahat. Ya, contoh semalam boleh bunuh anjing dengan anak panah. Tak ada salah apa binatang tu, tapi dia ada panah, dia tembak anjing tu. Sebelum ni bunuh kucing,
dimasukkan kucing dalam mesin basuh. Macam-macam perangai manusia. Bunuh orang, bunuh keluarga sendiri, dera anak. Berlaku tak sekarang? Sekarang sedang berlaku. Pasal apa? Ni puncanya, kata Tok Guru. Kerana perangai manusia itu zalim. Zalim kepada orang lain satu hal, zalim kepada diri sendiri pun satu hal. Zalim kepada diri sendiri, contohnya dia kufur dengan nikmat Allah Ta'ala, tak mau terima hukum-hukum Allah Ta'ala, kufur. Syirik, dia yakin ada kuasa lagi yang lain hebat selain daripada Allah Ta'ala. Dia main-mainkan perkataan ayat-ayat Allah Ta'ala. Dia ada bab sifat riak, suka tak berhenti-henti nak menunjuk kehebatannya, menunjukkan makanan dia, menunjukkan macam-macam hari-hari. Jadi perangai buruk, perangai zalim sebenarnya, rosak. Ini kadang-kadang kita kena renung. Dan Allah bagi peringatan dengan COVID ni, masih lagi bab riak, nak menunjuk yang amat sangat tu, melampau-lampau sangat, ya. Menunjukkan duit dia banyak, menunjukkan kereta dia hebat, menunjukkan harta benda. Macam-macam kita ni kena renung bab tu, jadi rosak. Apalagi bab takbur, cakap besar, ya, cakap yang tinggi, sombong, jadi hidung tinggi, ataupun dipanggil ujub. Ni antara yang merosakkan ataupun yang dipanggil zalim kepada diri sendiri. Sebagaimana doktor di hospital menamakan penyakit lahiriah, ini puru, ini kanser, barah, AIDS. Begitu jugalah nama bagi penyakit-penyakit batin telah pun ditetapkan oleh Islam dengan perkataan-perkataan sebagaimana kata Tok Guru Ambo sebut tadi. Ujub bermakna kagum dengan kebolehan diri. Riak bermakna menunjuk-nunjuk kebolehan kepada orang lain. Sama ada dengan penyakit namimah, iaitu melaga-lagakan orang. Ini pun satu hal juga. Ini semua penyakit. Sebagaimana dalam perang Iraq baru-baru ini, kita dengar duta Amerika berjumpa dengan Saddam Hussein. Ini cerita labu. Dia kata perbalahan kamu dengan Kuwait adalah perbalahan sesama anak buah yang kami tidak akan ganggu. Tujuannya boleh jadi dia hendak perangkap Presiden Iraq supaya berperang sungguh, yakni betul-betul. Bila perang dia masuk campur, ini dipanggil buka perangkap. Dipanggil namimah, yakni melaga-lagakan orang supaya berlaku kekacauan. Perangai Yahudi, perangai Nasrani. Hati-hati kita. Musuh-musuh Islam takkan berhenti, tuan-tuan, sampai sekarang ni pun nak ganggu lagi macam-macam dengan Islam. Dia memang akan cari jalan untuk merosakkan Islam. Cuba perhati keadaan semasa sekarang ini. Walaupun dalam keadaan COVID, janganlah umat Islam leka seronok tidur daripada bab agama Islam. Dipesankan ulama'-ulama', ya, tolong kita ni semua, generasi mana pun tak kisah, tapi yang penting tolong jangan jadi orang yang tidur daripada bab agama. Benda-benda begini merupakan zalim, dan apabila berlaku kezaliman di muka dunia, mesti ahlakna, kami akan musnahkan. Jangan kita fikir apabila turun batu dari langit, mari angin puting beliung, mari hujan api, barulah musnah. Kadang-kadang kemusnahan yang menimpa satu-satu umat tidak semestinya dengan angin puting beliung, dengan kemarau ataupun dengan banjir, tetapi dimusnahkan dengan melalui cara lain. Ini diingatkan Allah Ta'ala, ya, bila berlakunya zalim, ya, tak kira zalim sendiri atau zalim orang lain, bila berlaku kezaliman di muka dunia ini, mesti akhlakna, maksudnya kami akan musnahkan. Allah remindkan kita, jangan fikir apabila turun batu dari langit, mari angin puting beliung ataupun hujan api baru musnah. Tidak.
Kadang-kadang kemusnahan yang menimpa satu-satu umat tu tidak semestinya dengan angin puting beliung, tidak semestinya dengan kemarau ataupun banjir, tetapi dimusnahkan dengan melalui cara yang lain. Contohnya yang berlaku sekarang, tak tahu ke mana sebenarnya, sama ada sampai ke kemusnahan ataupun rata semuanya, kita tak tahu. Ni kita tak expect yang Allah akan buat. Jangan kata puting beliung ke ribut ke, belum tahu lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwal qadiru ala an yab'asa 'alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarrifu ayati la'allahum yafqahun. Sadaqallahul azim. Surah Al-An'am ayat nombor 65. Katakanlah, dialah yang berkuasa menghantar kepada kamu azab siksa, yakni bala bencana, dari sebelah atas kamu atau dari bawah kaki kamu, atau ia menjadikan kamu bertentangan dan berpecah belah, berpuak-puak. Ia merasakan sebahagian daripada kamu akan perbuatan ganas, kejam sebahagian yang lain. Perhatikanlah sebagaimana kami menjelaskan ayat-ayat keterangan, yakni menunjukkan kebesaran Allah dengan beberapa berbagai cara supaya mereka memahami. Ini ayat ini mengingatkan kita, Allah akan menghantar, Allah tu maha berkuasa, akan menghantar azab bala bencana, tak tahu datang dari mana. Qul huwal qadiru ala an yab'asa 'alaikum azaban min fawqikum. Ada di antara azab yang aku turunkan daripada langit dipanggil angin puting beliung, atau azab itu datang dari bawah, au min tahti arjulikum, mari ikut ke bawah seperti banjir, gempa bumi, au yalbisakum syi'a, ataupun Allah menjadikan kamu bercakar sesama sendiri, tidak percaya sesama sendiri, dengki mendengki sesama sendiri. Wa yuziku ba'dakum ba'san ba'di. Allah berikan kepada kamu sifat keganasan antara satu sama lain. Baloh ataupun berkelahi, kata Tok Guru, sesama sendiri, bertengkar sesama sendiri, berperang sesama sendiri. Inilah di antara azab Allah yang berpunca daripada manusia yang zalamu, menzalimi kepada diri sendiri. Langsung dia tak nak ingat Allah Ta'ala, dia terlupa dia sedang zalimi diri sendiri. Allah hantar azab bercakar sesama sendiri. Kita dengar di dunia ini jadi di India, Bangladesh, Afrika, England, Ireland berlaku huru-hara, bunuh-membunuh. Benda ini berlaku disebabkan kerana zalim yang tidak boleh disusuk ataupun disembunyikan. Allah Ta'ala tidak akan turunkan sesuatu bala kalau tidak kerana perangai manusia tersebut. Kata Tok Guru, ambo duduk lama di India, ambo tahu sangat belah mana bagaimana kezaliman yang dilakukan orang Hindu ke atas umat Islam. Bakar rumah orang Islam, membunuh orang Islam seolah-olah nyawa orang Islam tidak ada value, tidak ada harga langsung. Lembu di India tidak boleh disembelih kerana lembu ini Tuhan. Kerana orang Islam boleh, tapi kalau orang Islam boleh dia sembelih. Lembu di India tak boleh sembelih, tapi orang Islam boleh dia sembelih, boleh dibunuh. Ini kezaliman yang dilakukan oleh manusia ke atas manusia lain, hasil daripada fahaman, kelainan fahaman politik, kelainan agama. Sedangkan Islam menjelaskan dasar keadilannya ialah
La ikrahal fid din. Tidak ada paksaan dalam agama, yakni Islam. Kamu hanya diwajibkan berdakwah. Kamu diwajibkan hanya menyebarkan kebaikan Islam, mendedahkan Islam kepada orang lain. Tetapi kamu tidak boleh memaksa orang Islam, orang masuk Islam. Dedahkan, syiarkan, insya-Allah. Tapi tidak boleh memaksa orang tersebut masuk kepada Islam. Kalau Islam tidak boleh dipaksa sedangkan Islam datang dari langit, macam mana kita hendak paksa orang masuk parti yang kita buat sendiri? Kalau tidak masuk parti, tidak boleh baja. Ini semua kerja-kerja mengarut yang tiap-tiap rakyat mesti sedar bahawa kerja ini kerja zalim. Kerja zalim akan diseksa oleh Allah Ta'ala. Bila turunnya seksa, tidak kamu seorang sahaja yang kena. Aku pun terlibat juga. Sebab itulah tiap-tiap orang mesti bersuara, mesti bersungut, mesti berikhtiar supaya keadilan dapat ditegak terus menerus. Bukan dengar satu parti saja, bukan dengar satu kelompok saja. Mesti ada, setiap orang ada bab suara untuk bersuara. Begitu juga ayat dalam surah As-Sajdah yang kita baca dalam sembahyang subuh. Ya, ayat ini juga sifir. Allah Ta'ala kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sadaqallahul azim. Kami jadikan dari mereka, dari kalangan mereka, beberapa pemimpin yang memimpin kaum masing-masing kepada hukuman agama kami, selama mereka bersikap sabar, yakni dalam menjalankan tugas itu, serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Surah Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan. Aku lantik orang-orang tertentu jadi pemimpin. Yahduna nabi amrina, untuk memimpin manusia menuju kepada urusan kami, kepada kerja kami, kepada hukum kami. Lamma sabaru, setelah mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan setelah mereka yakin betul-betul dengan ayat kami. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin tidak payah kita kempen orang. Kamu diminta dua perkara. Pertama, sabar. Yang kedua, yakin dengan ayat-ayat Allah. Sama ada ayat Al-Quran ataupun ayat di luar daripada Al-Quran. Kedua-dua sifat ini adalah sifir atau formula di dalam melahirkan pemimpin Islam yang sebenar. Misalnya, sokmo selalu kita letakkan Al-Quran sebagai ayat hukum saja. Tidak ada ayat psikologi, ayat pimpinan, ayat kestabilan politik. Semuanya ada dalam Al-Quran. Waja'athum rusuluhum bil bayyinat. Dan setelah rasul-rasul datang kepada mereka membawa segala macam jenis penerangan dan penjelasan. Ini ayat surah Yunus tadi. Tuhan kata, aku bersifat Ar-Rahman, Al-Rahim. Aku baik sangat. Aku peliharamu kerana hendak suruh kamu berabdi dengan Allah. Dan untuk itu Allah sediakan segala kelengkapan. Dalam tubuh badan kamu Allah berikan telinga untuk mendengar. Allah berikan mata untuk melihat atau menengok. Allah berikan otak untuk kamu simpan segala ilmu yang kamu boleh daripada mata dan telinga melalui Rasul. Rasul mati pun tidak apa, kerana kenyataan yang dibawa oleh Rasul iaitu Al-Quran. Ada sampai lah ni, Quran tu sampai sekarang masih lagi ada. Kalau kamu tidak percaya juga,
Tidak ada faedah Allah pelihara kamu kerana Allah cerdik. Allah tidak buat sekarang perkara dengan tidak ada tujuan. Serupa kalau kamu pelihara seekor lembu dengan tujuan buat membajak, kata Tok Guru Gegaloh. Tetapi kalau lembu tidak boleh membajak kerana kurus, lebih baik kamu sembelih cepat-cepat. Kalau kamu boleh memikir begitu, maka Allah sebagai zat Hakimin Khabir, Maha cerdik lagi bijaksana lagi mustahak, Allah musnahkan kamu. Sekiranya Allah tengok kamu zalim, tidak sabar, tidak yakin dengan ayat Allah, buat apa Allah pelihara kamu? Baiklah, Allah musnahkan kamu dengan bermacam-macam cara, sama ada dengan azab dari langit, iaitu banjir, angin, puting beliung, atau azab daripada bawah, iaitu gempa bumi, atau Allah pelagor, kata tu, lagakan kamu sesama sendiri, perang sama sendiri hingga pupus baka, rata serata-rata. Ini merupakan sifir, sifir yang tidak boleh kita elak. Kita hendak buat kajian, buat tesis, buatlah, tetapi jangan lari daripada sifir ini. Kalau tesis atau kajian yang kita buat menyimpang jauh daripada sifir Tuhan, mesti ia tidak terpakai. Yang terpakai ialah sifir Allah Ta'ala. Yang keduanya, Rasul datang ke dunia untuk memaut manusia bukan dengan harta, bukan dengan kuasa, tetapi dengan al-bayinah, iaitu penjelasan. Bawilah, berilah harta sebanyak mana pun, kuasa sebanyak mana, bila tidak puas hati dengan kita, dia lawan kita balik. Tapi bila kita beri ilmu pengetahuan kepada dia, bila dia jelas betul, faham, walaupun kita tidak sekali bersama dengan dia, walaupun kita lari, dia akan sambung kerja-kerja kita dengan sepenuhnya. Betul faham Islam, tak jadi masalah selepas tu. Bila jelas keadaan hidup kita, dari mana kita datang, ke mana kita hendak pergi, dan sementara kita hidup di atas dunia ini, hendak buat apa? InsyaAllah dengan mengikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW, dapat kita turuti, kita ikuti satu persatu, walaupun kita dihalang, walaupun kita ditentang. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi-Nabi, dan kelebihan ini juga berterusan sampai kepada kita hingga hari ini. Sebab tu kita diteruskan, kita disarankan teruskan apa yang Rasulullah SAW anjurkan. Halangan, obstacle, semuanya memang ada, tapi kena tidak boleh putus asa, terus dijalankan. Walaupun orang itu mendapat penjelasan, tetapi wa ma kanu liyu'minun, mereka itu terus menerus tidak percaya. Kalau orang mengaji, belajar Arab pun dia panggil lam juhud. Bila kanu didahului dengan ma, dan bila datang fi'il mudhari, selepas itu orang panggil fi'il juhud, maknanya orang ini terus menerus ingkar, sekalipun jelas benar, terang benar, clear benar, mereka terus menerus ingkar. Ketika itulah, apalah faedah Allah pelihara manusia seperti itu. Itu yang turun bala terus, tak ada faedah lagi manusia tersebut. Pasal apa? Dah dijelaskan dengan Rasulnya, dengan kitabnya, cukup semua terang, sepatutnya dia faham, tapi masih lagi ingkar. Tunggulah, apakah faedah Allah pelihara manusia tersebut? Cuba kita renung. Memang tak ada faedah. Tu yang jadi dimusnahkan, diratakan, diturunkan bala macam-macam. Itu cerita dengan surah Yunus ayat nombor 13. Jangan kita ingkar apa yang Allah dah tunjukkan, apa yang Allah dah
jelaskan. InsyaAllah takkan tukut pagi ni, mudah-mudahan pengisian pagi ni dapat kita jelaskan, dapat kita tadaburkan ataupun dapat kita faham, rasakan ayat Allah Ta'ala memang hebat, peringatan Allah Ta'ala memang hebat. Jangan langgar perintah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Mana yang terbaik semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Yang lemah daripada saya sendiri, kita sudahi dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu Shiratal ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wasahya jasadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri abna wa qadiya wajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abuluka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Tawassalna bizil wa jabar wa tasamna bi malakut khallazi la yamut. Isrifannal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajjaruka wa jalla tadaruka wa taqaddasan asma'uka wa la ilaha illa ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghanina bi halalin haramik wa min siwak. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah ilaliyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhanama yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhanama yazhabu bil laili subhanallah ilaliyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhanama yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhanama la yushaghiluhu sya'nu an sya'an, subhanallah al-hannan mannan, subhanallah musabbahi fi kulli makan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkalallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighun qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq.
فالله خير حافظ أرحم الراحمين فالله خير حافظ أرحم الراحمين فالله خير حافظ أرحم الراحمين وأمني يا سلام يا مؤمن وأمني يا سلام يا مؤمن وأمني يا سلام يا مؤمن يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنت من الظالمين تحصنا بذل والجبر وتصمنا بملكوت الذي لا يموت اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah, terima kasih puan-puan. InsyaAllah, siapa yang berminat dengan kurma boleh kontak Ustaz dalam chat tu, boleh share, boleh kontak. Kurma fresh daripada Al-Madinah, ada kurma ajwa, ada kurma safawi, ada kurma ambar, insyaAllah, dengan medjol sekali, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insyaAllah.